Ibu Melaka, saya Merpah Ibu Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sembah Pembuka Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam hormat bersama saya Cik Nana Risa dan Cik Muhammad Yusof merupakan pengurusi majlis pada pagi ini. Ahli panel dan sidang hari ini yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadiran Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum semarak ilmu pada pagi nirmala yang bening dan ceria ini. Kali ini yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang istimewa pada hari ini, izinkan saya mengupas dan mengenalmu sedikit sebanyak berkaitan topik yang akan dibincangkan kita sebentar saja lagi. Tajuk forum yang akan dibincangkan pada hari ini adalah teori perkembangan kreativiti kanak-kanak oleh beberapa tokoh yang akan kita kupas dengan lebih mendalam. Setiap individu sudah pasti akan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan dari beberapa aspek termasuklah fizikal, kognitif, sosio-emosi dan personaliti individu itu sendiri bermula sedari pagi sehingga mencapai peringkat dewasa dan seterusnya. Salah satu fasa yang amat penting dalam perkembangan seseorang manusia semestinya pada ketika mereka di peringkat kanak-kanak kerana ia mampu untuk mempengaruhi seseorang dengan sangat berkesan. Salah satu ilmu yang penting yang perlu diterapkan dalam peringkat ini adalah kreativiti untuk membolehkan mereka mempunyai kemahiran untuk berimajinasi dan juga mencipta. Oleh itu, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam bersama ahli-ahli panel mengenai teori perkembangan kreativiti kanak-kanak ini dengan lebih lanjut. Baiklah, sidang hari ini saya pasti anda semua sudah tidak sabar untuk berkenalan dengan ahli-ahli panel kita, bukan? Jadi tanpa banyak masa, kita teruskan dengan ahli panel kita yang pertama terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya seorang saudara yang sangat cacat berdaya, saudara Adi. Selamat datang saudara Adi. Apa khabar saudara pada hari ini? Salam sejahtera kepada saudara pengurusi kita yang lagi cantik dan gambar ini sebagai baju putih. Terima kasih saudara pengurusi sudah seperti saya pada hari sebelum ini. Baiklah, mungkin saudara sendiri boleh memperkenalkan diri kepada warga Dewan semua. Pertama sekali, terima kasih atas kesediaan saudara pengurusi kerana telah menjemput saya untuk mendalam sidang pembincangan pada hari ini. Tidak kenal, tidak cinta, sehingga saya dikenalkan sebut sedikit mengenai diri saya. Saya tidak ada anak lagi, merupakan salah seorang pakar dan topik yang bakal kita bahas pada hari ini. Berkumpul kita pada hari ini, pada perbincangan ini, saya akan kongsi sedikit pengetahuan, pengalaman juga pandangan saya mengenai teori perkembangan kreativiti kanak-kanak dan pada aspek yang akan kita lepaskan dan bincangkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Adin atas perkenalan diri sebentar tadi. Seterusnya, izinkan saya juga memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nadia yang sangat amat kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Baik, terima kasih kerana bertanya. Kabar baik saja saudari pengurusi. Okay, super cantik dan kawan. Mungkin saudari Nadia juga boleh perkenalkan diri dengan lebih terperinci kepada warga Dewan sekalian. Baiklah, sudah tentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Nama saya ialah Nadia Aisyah binti Nur Zalani. Saya merupakan salah seorang panel pada hari ini. Saya juga sudah semestinya tidak sabar untuk berkongsi ilmu pada hari yang sangat istimewa ini. Baiklah, setelah kita mengulangi dua panel juga, mereka semestinya sungguh hebat sekali. Ini rasa memakan hati dari cendawan patang lagi. Dia rasa tidak terperi bertemu kuman dan kuman yang baik ini. Baiklah, usai salam perkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita kembali kepada topik forum kita, iaitu teori perkembangan kreativiti kanak-kanak. Sidang hari ini akan dihormati definisi bagi kreativiti itu sendiri dapat ditafsirkan sebagai suatu kebolehan yang mampu membantu seseorang individu bagi menjaga dan mengembangkan idea-idea baru di mana ia melibatkan proses berfikir, berimajinasi, meneroka persekitaran dan sebagainya. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa elemen ini merupakan elemen yang sangat penting sebenarnya. Baiklah, ingin saya ajukan soalan pertama kepada saudara Adi kita. Mungkin Adi boleh kongsikan kepada warga Dewan semua antara tokoh yang mungkin kita dapat kupas dengan mendalam berkaitan dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu teori perkembangan kreativiti kanak-kanak. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara kita kita pada hari ini. Jadi, bagi kerana apa yang dimaksudkan dengan teori perkembangan kanak-kanak, tidak salah jika kita tidak kenal pada penasihat teori ini. Teori perkembangan disebutkan kanak-kanak diasaskan oleh seorang tokoh yang dikenal sebagai Theodor Roosevelt, di mana dia terlahir pada tahun 1903 di sebuah negara Eropah iaitu di Australia. Sebelum beliau menggagas teori ini, dia telah mendapatkan pendidikan melalui satu lulusan iaitu sebagai College of Fine Arts di Vienna bagi tempoh 5 tahun secara berterusan, dan beliau meneruskan pengajaran di Academy of Fine Arts dengan konten dan lulusan yang dimiliki. Roosevelt telah meneruskan kerjaya sebagai seorang guru sekolah menengah dan pengarah tulisan di Blind Institute dengan memperkenalkan buku bertajuk Creativity and Mental Growth yang menjadi rujukan pada guru sehingga ini kerana mempunyai maklumat yang terperinci mengenai seni dalam kanak-kanak. Baiklah, daripada pengenalan ringkas mengenai tokoh Victor Lauta sebentar tadi, kita dapat tahulah bahawa beliau merupakan seorang tokoh yang sangat berilmu dan sangat hebat sekali. Baiklah saudara Adi, saudara ada menyebut salah satu buku yang dihasilkan oleh beliau adalah buku yang bertajuk Creative and Mental Growth. Jadi saya pasti Dewan amat berminat dengan buku-buku yang dihasilkan oleh tokoh hebat ini dan juga isi kandungannya itu sendiri. Jadi mungkin saudara boleh jelaskan kepada kami semua antara buku yang dihasilkan, mungkin juga sumbangan dan sebagainya.
beliau terhadap bahasa buku. Antara salah satu semangat buku tulisan beliau adalah Creative Enablement pada tahun 19 menunjuk di mana beliau telah merupakan teori pengembangan seni kanak-kanak yang menggariskan peringkat-peringkat perkembangan seni dari kanak-kanak sekolah hingga remaja. Teori ini membantu pendidikan seni dan ahli psikologi kanak-kanak untuk memahami bagaimana kanak-kanak berkembang dalam aspek seni dan kreativiti mereka. Bukan sahaja, beliau juga telah menghasilkan buku yang bertajuk The Nature of the Creative Activity pada tahun 1939 yang membantu untuk mewujudkan pemahaman penting terhadap perkembangan kanak-kanak dalam kalangan guru dan juga bapa mereka sendiri. Sangat menarik sekali ya. Mungkin juga Sarana boleh menceritakan dulu bagaimana penghasilan buku-buku ini dihasilkan oleh buku tersebut. Mungkin daripada aspek kajian, daripada sudut atau objektif buku-buku itu sendiri, isi kandungan dari dalam mendalam dan sebagainya. Baik, bagi masa buku ini Lombek telah mengkaji proses kreatif kanak-kanak dari perspektif psikologi dan pendidikan seni dari pelbagai sudut dan pandangan. Hal sekali, beliau juga telah memperkenalkan satu buku yang dikenal sebagai The Nature of Creative Growth pada tahun 1939 yang berupaya memberikan landasan untuk pendekatan pendidikan seni yang ditekan berat terhadap pemahaman yang mendalam terhadap proses penciptaan seni kanak-kanak yang penting, yang justru memberikan pelepasan dan juga keseluruhan kepada kanak-kanak untuk melakukan seni secara bebas dan juga kreatif. Adalah perkongsian yang sangat hebat oleh saudara Agni sebentar tadi. Maka setelah lagi bersuluh daripada penerangan sebentar tadi, kita dapat lihatlah bahawa Victor Lowenfeld ini merupakan perkembangan kreativiti kanak-kanak yang selamanya pakar dalam bidang tersebut. Seperti yang diulas oleh saudara, bukunya The Nature of Creative Activity sememangnya dapat membantu bukan sahaja guru, malah ibu bapa juga untuk mendalami pemahaman terhadap perkembangan kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar mereka sendiri. Baiklah, selesai sudah dengan biodata dan buku-buku yang dihasilkan oleh Victor Lowenfeld. Saya juga pasti penonton semua sudah tidak sabar untuk forum kita beralih kepada isi utama kita pada hari ini. Sekali lagi, saya usulkan soalan kepada saudara Adin. Mungkin saudara juga boleh kongsikan kepada kami semua apakah sebenarnya teori perkembangan kreativiti yang dikaji oleh Victor Lowenfeld ini. Baiklah, soalan itu menarik yang dilakukan oleh moderator kita yang bijak dan bijaksana. Dilihat dalam konteks teori pengembangan kreativiti artistik Victor Lowenfeld, beliau mengatakan kanak-kanak adalah individu yang memiliki sifat kreatif secara semula jadi yang gemar untuk meneroka dengan penuh perasaan ingin oleh disebabkan mereka dianugerahkan dengan imajinasi yang luas. Mereka seringkali membayangkan dunia mereka dengan menciptakan cerita-cerita dan menghasilkan konsep-konsep yang unik. Pasal ini dalam diri mereka telah mendorong mereka untuk lebih tahu mengenai dunia di sekitar mereka dan sekali bertanya banyak soalan untuk memahami hal-hal mereka lihat dan berlaku di sekeliling mereka. Kita lihat cara mereka melukis di mana mereka melukis berdasarkan pengetahuan mereka dan bukan berdasarkan pengajian atau lihat. Ini memperlihatkan kreativiti kanak-kanak sekali muncul secara spontan dan tanpa membuat perancangan yang teruji. Mereka jarang melukis dengan tepat berdasarkan apa yang dilihat, terutama dari segi ruang kerana mereka masih kurang mahir dalam menghasilkan bentuk dan lukisan mengikut objek yang sebenar. Dan itulah sedikit pengetahuan mengenai teori perkembangan yang saya jelaskan tadi. Dalam penerangan ini yang awak muda dipahami oleh saudara Adin, saya pasti warga Dewan sekarang sudah fahamlah secara kasar apa sebenarnya yang dibincangkan oleh saudara tadi. Baiklah, dari perkembangan kreativiti Victor Lowenfeld juga ada menyatakan beberapa peringkat individu. Sambungan daripada penjelasan sebentar tadi, mungkin saudara juga boleh tambah bincangkan peringkat perkembangan tersebut dengan teliti dan juga lengkap kepada seisi warga Dewan. Saya pasti semua saya ingin tahu sekarang. Oleh itu, dipersilakan kepada saudara Adin. Sudah tentu sekali, saudara moderator, terdapat 6 peringkat teori perkembangan Victor Lowenfeld yang patut kita tahu. Pada peringkat pertama, peringkat ini dikenali sebagai peringkat codengan akal sempit yang berlaku pada kanak-kanak ibu usia 10 hingga 13 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak cenderung untuk menghasilkan codengan dan garisan yang tidak mempunyai makna yang khusus. Hal ini boleh dilihat pada slide saya hasilkan di mana kanak-kanak tersebut hanya melakukan garisan secara spontan dan awak tanpa makna yang khusus. Hal ini merujuk pada aktiviti kanak-kanak awal mereka yang juga sebabkan usaha mereka untuk menghasilkan gambar berdasarkan pemikiran mereka pada aktiviti pertama mereka. Manakala pada peringkat kedua pula dapat lihat di mana dikenali sebagai peringkat singetik yang berlaku pada kanak-kanak lingkungan usia antara 4 hingga 7 tahun. Pada slide yang kanak-kanak mula menunjukkan peningkatan dari
daripada conteng bulan dan pada bentuk yang geometri yang mudah seperti lingkaran, segi empat dan garis lurus. Mereka sudah tentu tahu bagaimana cara untuk menciptakan gambar yang kandungan yang mudah untuk difahami tapi masih di perincian yang kurang untuk dijelaskan. Kebiasaannya mereka melukis berdasarkan objek dengan cara yang lebih ringkas dalam karya mereka, misalnya seperti pokok, haiwan dan juga manusia. Manakala pada peringkat 3 pula dikenali sebagai peringkat skematik yang berlaku pada kanak-kanak yang berusia 7 hingga 9 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak perlu memahami konsep dalam bentuk dan juga objek yang lebih kompleks dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih terinci menggunakan bentuk dasar yang lebih sistematik walaupun terdapat sedikit kekurangan. Pendekatan diberikan kepada cara menyusun objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek. Lukisan didapat secara spontan dan juga berseberangan pada saya juga ini. Pada peringkat keempat pula dikenali sebagai peringkat realism. Peringkat ini berlaku bagi kanak-kanak yang berusia 9 hingga 12 tahun di mana mereka mula menggunakan lebih banyak perinci dan ketelitian dalam produk yang seperti yang dipaparkan pada slide di hadapan. Objek yang akan mula menjadi lebih mirip dengan objek yang sebenar. Kanak-kanak pada peringkat ini mereka cuba untuk menghasilkan gambar tetap dalam bentuk realistik tapi terdapat kesalahan atau kekurangan dari segi sudut pandang banding yang mereka hasilkan. Peringkat seperti ini dikenali sebagai peringkat realistik yang berlaku pada kanak-kanak yang berusia sekitar 12 hingga 24 tahun. Berdasarkan slide, kanak-kanak lihat cuba untuk meniru gaya yang lebih realistik tetapi mereka menghadapi cabaran dalam menghasilkan perspektif yang tepat. Kanak-kanak kemahiran teknikal mereka juga dilihat semakin matang dan tepat jika dibandingkan dengan peringkat yang sebelumnya, di mana mereka juga cuba untuk memahami perspektif dan juga bayangan lebih jelas ketika menghasilkan sesuatu karya. Kini kita berada di peringkat terakhir iaitu peringkat Fear of Decision. Pada peringkat ini mereka telah mula menggambarkan gaya seni mereka sendiri. Pada peringkat ini mereka telah mula menggambarkan gaya mereka sendiri dan membuat keputusan lebih makna tentang karya mereka. Di sini kita sudah mula lihat di mana mereka penekanan terhadap proses penghakilan karya seni dalam penciptaan objek. Mereka juga menunjukkan kematangan di dalam keputusan dan pemilihan. Peringkat ini biasanya berlaku pada peringkat dewasa yang merujuk pada perkembangan gaya lukisan yang lebih berani dan apa yang mereka sampaikan merujuk pada hasil yang lebih kreatif ataupun mengejar hobi dan juga mereka. Sudah pasti peringkat ini merupakan peringkat kanak yang memiliki makna dari segi kreatif dan yang dihasilkan. Peringkat ini adalah panduan untuk memahami cara bagaimana mereka untuk berkembang dalam seni visual. Jika awal menekan karakter kreatif yang tidak terhad sementara peringkat akhir melibatkan perkembangan seni yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu seni. Sebenarnya itu pemahaman tentang peringkat-peringkat ini bagi guru dan ibu bapa dan menyokong perkembangan seni kanak-kanak serta memberikan peluang kepada mereka dalam menghasilkan sebuah karya yang unggul di sana. Dalam penjelasan yang cukup baik dan sangat ilmiah, maka kita dapat simpulkan bahawa seorang individu sedari umur bayi sehinggalah mencapai tahap-tahap yang seterusnya. Peringkat-peringkat yang dinyatakan sudah semestinya dikaji dengan sangat mendalam. Saya amat tertarik dengan peringkat skriblik lingkungan 2 hingga 4 tahun kerana sudah pasti kita sangat biasa dengan proses ni dengan daripada imej adik-adik kita dan malah kanak-kanak juga memang suka skriblik di mana-mana permukaan macam dinding, kertas dan sebagainya. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas ulasan yang diberikan oleh saudara Adi, sangat berilmu dan menarik sekali. Seterusnya, apa yang dapat saya simpulkan daripada teori perkembangan kreativiti yang dinyatakan oleh Victor Lowenfeld dan dikongsikan oleh panel kita sebentar tadi, sememangnya merangkumi perkembangan individu dengan sangat teliti secara berkesan. Lowenfeld ini juga percaya bahawa setiap kanak-kanak ini dilahirkan dengan kreativiti yang sedia ada, malahan ini disokong juga kerana sifat semula jadi kanak-kanak itu sendiri sedari kecil yang suka meneroka, ingin tahu dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita beransur pula kepada panel kita yang kedua iaitu saudara Nadia. Sudah kita kupas mengenai teori perkembangan Victor Lowenfeld sebentar tadi. Mungkin bagi saudari sendiri boleh saudari Nadia jelaskan kepada kami semua salah seorang tokoh terkenal yang banyak menyumbang kepada perkembangan kreativiti kanak-kanak selari dengan tajuk forum kita berhari ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis kita pada hari ini. Seterusnya, saya akan menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai
teori perkembangan kreativiti kanak-kanak berdasarkan Laura Hill Chapman. Tak kenal maka tak cinta, betul tak Cik Pengerusi? Betul. Sebab itu, izinkan saya terangkan terlebih dahulu apa itu definisi kanak-kanak itu sendiri. Baiklah, definisi kanak-kanak berdasarkan Kementerian Pembangunan Wanita, kanak-kanak ini didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak pada tahun 2001. Secara umumnya, kanak-kanak dikenali sebagai budak lelaki atau perempuan yang masih kecil yang belum berumur lebih daripada 7 atau 8 tahun. Setelah kita hadam definisi tersebut, mari kita kenali dulu siapa Laura Hill Chapman ini. Apa kaitan beliau dengan teori berkaitan kanak-kanak ini? Laura Hill Chapman lahir pada tahun 1935 di Miami, Florida, Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan guru seni dan mendapat PhD dalam bidang pendidikan. Beliau juga mengajar seni di Sekolah Awal Florida dan memegang jawatan sebagai Ketua Fakulti di University Indiana, University Lionis, Universiti Negeri Ohio dan Universiti Cincinnati. Beliau juga menulis lebih daripada 3 dozen buku dan banyak artikel seni yang memenangi anugerah. Beliau juga berkhidmat sebagai perunding kepada Wakaf Kebangsaan untuk Seni, J. Paul Getty Trust, Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, Lembaga Kolej dan juga Sekolah Jabatan Pertahanan. Beliau juga telah mengajar lebih daripada 40 negeri seperti negara Kanada, England, Jerman, Belanda, Australia dan New Zealand. Beliau juga telah diberi penghormatan sebagai Fellow Terhormat Persatuan Pendidikan Seni Kebangsaan. Beliau juga menerima anugerah Governor Ohio pada tahun 1994 dalam pendidikan seni dan anugerah Corbett Cincinnati sebagai perancang bersama Persidangan Acah Kebangsaan pada tahun 1987. Baiklah, terima kasih saudara Nilaiah atas perkongsian sebentar tadi. Betul tak kenal maka tak cerita. Saya juga sebenarnya sering mendengar nama Laura Chapman ini ada juga dikaitkan dengan perkembangan kreativiti dan juga kanak-kanak. Tidak mampu lebih hebat lagi, beliau sememangnya seorang wanita yang hebat dan banyak berjasa dalam bidang perkembangan kreativiti kanak-kanak iaitu kopi kita pada hari ini. Namun mungkin beberapa warga dewan masih kurang pasti sebenarnya akan teori dia dikemukakan oleh beliau secara mendalam. Oleh itu, jika tidak keberatan mungkin saudara Nadia boleh jelaskan lagi teori tersebut. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Pengerusi di atas ulasan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan mulakan dengan lebih lanjut mengenai teori perkembangan kreativiti kanak-kanak berdasarkan pendekatan kreativiti Laura Hill Chapman. Laura Hill Chapman di dalam bukunya yang bertajuk Approaches in Art Education pada tahun 1978 telah menjelaskan bahawa proses kreativiti ini mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai artistik. Menurut beliau, proses artistik ini digunakan oleh pegiat seni dalam penghasilan karya. Proses artistik juga turut dijelaskan oleh Chapman tidak bersifat statik, bersifat boleh ubah dan bersifat ulang-ulang. Menurut Chapman lagi, 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni itu tercapai. Terdapat 3 fasa dalam kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni, iaitu fasa pertama ialah kaedah penjanaan idea ataupun dikenali sebagai inception of idea. Contohnya, kita boleh lihat berdasarkan kisah tersebut terdapat lakaran yang berbentuk garisan untuk menjana idea apa yang hendak dilukis. Dalam menjana idea ini, penkarya menetapkan objektif, panduan dan tujuan untuk penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru ini kita dimestikanlah untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Sekiranya diabaikan adalah dihwatiri murid tidak akan mampu untuk hasilkan karya. Dan seterusnya ialah pengolahan dan pemurnian.
ataupun dikenali dalam bahasa Inggerisnya elaboration and refinement. Proses ini dikenali sebagai proses pengolahan dan pemurniaan idea dilakukan ini untuk mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Contohnya terdapat lukisan di slide tersebut yang berbentuk rumah dan pokok. Proses ini digunakan oleh pekarya untuk pastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. Dalam lukisan ini kita boleh lihat kanak-kanak itu tersendiri ada uraikan berkaitan dengan tema. Dan dalam hasilkan karya di peringkat kanak-kanak ini, proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurniaan ini biasanya diulang beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga ialah kemahiran menggunakan bahan ataupun dikenali dalam bahasa Inggerisnya sebagai execution in a medium, di mana kemahiran ini merupakan pemilihan bahan untuk menghasilkan karya yang sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pekarya. Sesetengah pekarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar untuk membuat eksperimen untuk melihat kesan-kesan tertentu. Contohnya kita boleh lihat di slide tersebut, guru membimbing murid dalam menggunakan alat dan bahan seperti cat air. Kita boleh lihat bahawa murid itu sedang melukis gambar pelangi. Dan guru juga perlu menjelaskanlah melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid itu mempunyai makna dan nilai tersendiri. Jika kita lihat di dalam buku yang bertajuk Discover Art, Chapman telah memberi contoh setiap pelajaran yang mengikut langkah tersebut, iaitu dari segi pemerhatian, penerokaan, keberhasilan dan apresiasi. Dan juga tahap perkembangan kreativiti ataupun dikenali sebagai proses artistik berdasarkan Laura Lynn Chapman terbahagi kepada dua fasa. Antaranya ialah pewujudan idea dan juga perkembangan dan penghalusan idea. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Sungguh hebat sekali hujang yang diucapkan oleh Saudari Nadia. Saudari Nadia telah menjelaskan teori perkembangan kreativiti kanak-kanak oleh Laura Chapman dengan tepat dan juga lengkap. Saudari juga telah menekankan 3 fasa atau 3 kaedah penting oleh Laura Chapman dalam menghasilkan karya seni. Saya percaya ketiga-tiga kaedah ini mampu untuk menjadi penunjuk arah bagi guru, bahkan juga ibu bapa dalam membantu anak-anak serta pelajar mereka dalam meneroka dan mendalami budaya seni ini. Bukan itu sahaja, ia juga memudahkan sesi PDP kepada guru serta sekaligus meningkatkan keberkesanan pembelajaran itu dengan lebih tinggi. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan forum kita dengan bahasa dan dunia kanak-kanak. Beralih kepada saudara Adin, maafkan saya. Mungkin saudara Adin boleh jelaskan kepada kami apakah sebenarnya definisi serta kandungan dalam bahasa dan dunia kanak-kanak ini. Baik, terima kasih kepada saudari Rosi pada cerita. Kini kita akan balik ke aspek yang seterusnya, iaitu bahasa dan dunia kanak-kanak lower third, yang merupakan aspek yang sangat luas untuk dibincangkan. Sebelum itu, kita kupas sedikit dari sudut dunia kanak-kanak lower third. Kanak-kanak memiliki pandangan dunia mereka sendiri yang unik, di mana bolehkah mereka untuk melihat dan menggunakannya dengan baik secara nyata ataupun yang ada dalam imajinasi mereka. Misalnya pada karya, mereka lebih cenderung untuk melukis dan mencipta sesuatu yang dengan cara mereka sendiri dan apa yang mereka bayangkan tanpa ikut corak atau aturan yang ditetapkan. Ini bermakna bahawa kanak-kanak mampu melihat dari sudut pemikiran sama ada imajinasi atau melalui persekitaran mereka. Hal ini menunjuk bahawa dunia kanak-kanak dalam seni membolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan dunia untuk menyampaikan sebuah pemikiran, perasaan dan pengalaman melalui gambar, warna, bentuk dan tekstur. Ini makna kanak-kanak dapat menunjukkan perasaan gembira, sedih dan juga pengamalan melalui seni yang bolehkan mereka untuk berproses dan juga menghadapi emosi mereka dengan cara yang positif. Menurut Victor Lowenfeld dari sudut bahasa kanak-kanak pula, mereka mempelajari sesuatu melalui cara mereka sendiri yang merangkumi cara mereka berkomunikasi, berfikir dan mengungkapkan diri mereka sendiri. Cara mereka berkomunikasi boleh dilihat dari berbagai aspek, termasuk dalam bahasa verbal dan non-verbal. Tahukah para hari ini mengenai bahasa verbal dan juga non-verbal? Bahasa verbal merujuk pada penggunaan kata-kata, lisan atau tulisan untuk menyampaikan makna.
Ini termasuk percakapan, ucapan, tulisan dan sebarang bentuk komunikasi yang melibatkan kata-kata. Mereka akan berunjuk kepada bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata tetapi berasumsi segala yang melibatkan ekspresi wajah, gerakan badan, poster, mata, suara dan elemen seperti melukis, seni visual dan isyarat. Bahasa robot ini adalah cara yang sangat kerap dilakukan oleh kanak-kanak untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Terima kasih kepada saudara Ali atas perkongsian tersebut. Mungkin saudara Ali Nadia juga boleh sedikit sebanyak untuk tambah terhadap penjelasan sebentar tadi. Mungkin kali ini dari aspek kanak-kanak dan seni pula. Itu saja. Terima kasih kepada mengurusi, dan seterusnya saya akan kaitkan dengan apa itu aspek kanak-kanak dan seni pula. Dari aspek kanak-kanak dan seni, kanak-kanak boleh menjadi sangat kreatif dalam keadaan diri mereka, seperti lagu, permainan, tarian, ucapan biasa mereka, ekspresi mereka, karya seni, permainan dan cara imajinasi mereka. Cara mereka ini lebih spontan kerana kanak-kanak mempunyai pelbagai kreativiti berdasarkan tahap umur mereka. Disebabkan itulah kita agak susah untuk memahami apa yang ingin mereka sampaikan. Pada pendapat saya, kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamis serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses pembesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Kebiasaannya antara kaitan kanak-kanak dan seni lukis ini ialah untuk melukis sebagai medium komunikasi. Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan sebagai alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Seterusnya, kanak-kanak juga melukis sebagai cara untuk mencapai kepuasan diri. Bagi mereka, melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan ini jugalah kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajarkan daya institusi kanak-kanak. Selain daripada itu, kanak-kanak juga melukis untuk meningkatkan daya penguasaan diri ataupun dikenali sebagai self-esteem. Iaitu contohnya aktiviti melukis ini dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk rupa dan imej yang unik mengikut tepat pemahaman mereka. Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak ini dapat meningkatkan daya sensitiviti panca indera. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada panel saudara Nadia. Sudah kita bincangkan mengenai bahasa dan budaya kanak-kanak dan juga sudah sentuh lebih mendalam mengenai kanak-kanak dan seni. Kali ini mungkin kita beralih kembali kepada saudara Adi untuk menerangkan pula mengenai hubungan antara kanak-kanak dan juga kreativiti. Baiklah, terima kasih acara pengurusi majlis kita pada hari ini. Meneroka dari segi peranan seorang guru bagi memupuk kreativiti kanak-kanak menurut teori Victor Hugo. Guru seharusnya memberi peluang kepada murid untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni. Ini termasuk memberikan peluang untuk melukis, menggambar dan menciptakan karya seni menggunakan pelbagai media dan teknik. Guru seharusnya mendorong kanak-kanak untuk menghasilkan karya seni. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan pelbagai alat dan bahan seperti krayon, artisan, cat air dan banyak lagi untuk menggalakkan idea kreatif mereka. Jelaslah bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk nilai kreativiti murid supaya mereka menjadi salah seorang individu yang berimajinasi tinggi dan kritis, terutamanya dalam pemikiran mereka agar dapat menyumbangkan kreativiti terhadap negara dan hidup masyarakat di sekeliling mereka. Dalam sudah terang lagi bersungguh dapat dirumuskan bahawa seorang guru sememangnya memainkan peranan yang sangat penting pada membantu kanak-kanak meningkatkan kreativiti mereka. Dan seperti yang diterangkan oleh panel kita sebentar tadi, guru sememangnya mampu untuk mencukil bakat kanak-kanak dengan sangat berkesan. Baiklah, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi oleh saudara Adi. Dari itu, tamatlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel jemputan kita pada hari ini. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita terhadap tajuk teori perkembangan kreativiti kanak-kanak. Apa yang saya dapat simpulkan daripada perbincangan hangat kita pada hari ini adalah kreativiti sememangnya ilmu yang penting dalam perkembangan seseorang individu sebagai satu proses berterusan untuk mengasah kemahiran seseorang bagi memproses maklumat dan juga menghasilkan sesuatu yang asli.
Bahkan teori-teori yang diulas sebentar tadi juga mampu menjadi penunjuk arah dalam meningkatkan keberkesanan program. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kedua-dua panel kita, saudara Adil dan juga saudara Nadia. Sidang hadirin yang dikasihi, di atas dahulu temua melihat masa tetap pergi. Saat perpisahan itu semua, bulan masa bersua lagi. Mohon perangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baiklah tuan-tuan membawa ilmu, inilah bangsa pemimpin negara. Saya Cik Dana Maisara binti Cik Muhammad Yusof mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kami pada hari ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.